Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis. So guys, let's go, kita pergi ke CoinMarketCap untuk tengok review market apatah jadi untuk satu hari ni. So guys, inilah CoinMarketCap. So let's review apa yang dah berlaku untuk current market. Kita tengok total market berada di 1.2 trillion. Dan tengok 1.2 trillion which is berlaku pengurangan sebanyak which is pagi tadi aku silap dalam 1.3, so berlaku another dropping lah, another dropping dalam market, which kalau kita tengok kat sini dalam lebih kurang dia cakap 8.6%. Dan kita tengok volume teruskan meningkat, which is sebab tu kita tengok di dominant BTC pun meningkat to 1.21, which is volume meningkat banyak 15.3%. And then kita tengok dominant teruskan peningkatan, kita tengok kepada hampir 1.7%, which is macam cakap sekarang dominant dengan BTC dah tak boleh rakannya, which is bila dominant naik dan BTC berturun lah, which is kita tengok chart di dominant melakukan kenaikan, tapi di BTC melakukan kejatuhan, which is itulah itu meaning tanda bahawa kita dalam keadaan bearish momentum. Sebelum ni kalau kita tengok minggu lepas, kita tengok dominant naik dan BTC naik, tu which kita dalam bearish bullish momentum. So guys, let's go, kita tengok harga-harga semasa. Kita tengok apa yang dah berlaku, which is kalau tengok semua tengah bleeding teruk, semua merah, which is almost semua dalam hampir 15 ke 20% kejatuhan. So kita tengok review apa yang berlaku di market. Alright. Kita tengok Bitcoin melakukan jatuhan hampir 5% ke 31.6 balik, which is Zul punya entry pagi tadi 31.5. So which is tak masalah, macam cakap 31.5 tu adalah Zul punya position untuk buy long term. Zul takkan jual untuk itu, which is sekiranya jatuh tak masalah, kita akan tunggu, kita akan accumulate lagi, buy lagi BTC di point seterusnya. Dan Ethereum jatuh 7 hampir 8% ke 1.8, which is kita punya last support di Ethereum adalah antara 1k ke 1.7k, which is dia Ethereum menuju ke last support, tetapi masih lagi di bottom second support, which is mencakap BTC sekiranya bertahan di kawasan 30, kita perlu akan tengoklah another rebound kembali almost ke mungkin ke 42 balik. Dan kita tengok Binance melakukan banyak 16 hampir 17% ke 263, which is the lowest untuk ingat untuk jatuhan ni bisa the lowest lah. Itu kita tengok dalam 2.8 280. Now hari ni paling lowest lah untuk jatuhan tempoh 3 bulan ni, ini paling lowest lah 2.63. Dan Cardano jatuh 15% ke 1.2, which is cakap Cardano last dia punya support di $1, so which kita sampai $1, which is siapa yang berminat untuk memiliki Cardano bolehlah beli di price $1. And then SP terus jatuh juga daripada 0.8 turun 0.5, which is tak pasti kekuatan untuk SRP untuk recover balik, which is dengan masalah low CO je, which is mungkin agak susah lah. Tapi untuk long term pun tak pasti SRP, macam Zul pun dalam plan untuk buat sekiranya lepas ni SRP melakukan kenaikan, Zul akan bawa keluar modal dan profit tu akan tinggal lah selagi SRP tak selesaikan dia punya masalah di mahkamah tu, which is lagi tu mungkin kita akan tengok lah momentum slow untuk recovery untuk SP. And Dogecoin melakukan jatuhan 26.5% hampir ke 10 sen balik, tapi tak masalah, dia punya position adalah di 5 sen, so dia akan still hold, tak masalah sebab ini pun amount yang sikit saja dia punya dana tu, less daripada 3% ya total dana tu, tak banyak lah, which is tak ada masalah pun sekiranya jatuh lagi lower. And then terus dia masih profit lah. Dan Polkadot jatuh 15%, which is tengok Polkadot sebelum ni harga di hampir tak silap di 24, 21, 20, now jatuh 15, so the lowest saya jatuh, which is yang sebelum ni jatuh ingat dalam 15 juga, ambil aku bersih jatuh lah, which is tengok untuk monthly pun 39 17%, untuk year hanya tinggal 80% lah kenaikan. And then lain-lain tu tengok semua bleeding. And then Matic dia punya favorite also 1.6 dah hampir ke $1. Tu boleh cakap antara $9 ke $1, 9 sen 90 sen ke $9, very good position untuk buy untuk long term lah. Dan dah boleh beli lah sikit, macam Matic Cardano ni sekiranya hit $1, mungkin anda beli sikit, tapi jangan beli banyak, hanya beli sikit je. Sebab apa, kita pun beli ada lagi ada momentum untuk dropping, tapi berdasarkan minggu ni lah, nanti kan pergi chart. So guys, let's go, kita pergi chart untuk tengok apa yang dah berlaku di market hari ni. Alright, ini kita pergi 4 hour apa yang dah berlaku. Alright, the 4 hours apa yang dah berlaku, macam tu tadi expected untuk pagi tadi price untuk bound dulu ke atas. Dah melakukan bullish engulfing,
and then price fail lah. Price fail, sepatutnya price untuk Canon tak salah, patutnya kenderaan ni patutnya naik ke atas lah untuk time ni, tapi disebabkan dalam market sekarang, di dalam di YouTube pun, di Twitter apa semua, Facebook pun memang kata selling momentum tu memang fear apa, ketakutan tu memang ni menebal lah dalam alam maya sekarang ni kan. Tu which is kita tengok lah selling pressure tu very kuat. So sebab tu tengok berlaku kejatuhan tu, which is kita tengok apa yang akan berlaku untuk minggu ni. Mungkin akan berlaku kejatuhan ni lah, which is jatuh banyak tu tak, itu tak pasti. Tapi kita tengok Michael Saylor pun baru je beli almost 13,000 Bitcoin, which total semua dalam 500 juta dolar Bitcoin. So kalau dia yang duit banyak tu boleh beli ke sini, kenapa kita yang kecil-kecil ni takut nak beli kan? So which is kita beli aja, tapi beli dengan harga sikit dulu, which jangan habiskan modal, simpan lagi untuk sekiranya berlaku lagi dropping ke bawah. So macam tu Zul, kita ikut plan aja, ikut plan apa yang dah kita buat. Macam Zul expected pun price tu jatuh ini, dan Zul buy, dan sekiranya naik alhamdulillah akan profit. Tapi sekiranya jatuh Zul akan move Zul punya another position untuk buy lagi. Macam cakap, untuk kejatuhan ni mungkin kejatuhan kalau macam cakap sekiranya jatuh lagi bawah di 30 ataupun jatuh bawah daripada 20 ke 20, which kita tengoklah untuk bull recover tu akan ambil masa lama lah, mungkin early next year. Macam contoh 2017 apa yang berlaku masa bulan 12-17 dan keseluruhan tahun 2018 market down lah, dan market bear average berlaku kejatuhan sampailah awal pertengahan 2019 barulah market buat recovery hinggalah tahun ini 2013 bulan lepas sampai ke 64, which is tempat year dalam Bitcoin dalam kita ni ada 4 tahun cycle lah, which is tahun ni lah yang tahun keempat, which is kita tengok lah probably akan price ni akan buat momentum down mungkin dalam setahun, maybe tu tak pasti, tapi mungkin akan berlaku region awal. Kita pun tak patuh sebab apa, masa 2017 tak ada yang syarikat-syarikat masuk besar masuk, seperti Tesla, MicroStrategy yang beli 500 juta tu. Now untuk tahun ni kita ada lebih momentum yang kuat untuk melakukan recovery. Sebab apa, kita ada institusi besar lah, syarikat besar yang beli. So which is pembeli Zul yakin lagi untuk price yang sekarang ni kita akan tengok lah recovery almost end of the year ni. Kita akan nampak at least kita akan kembali balik ke kawasan all time high kita di 64k, so hampir ke 60k, which is itu sekiranya kita dapat accumulate beli lagi, sekiranya jatuh kita beli, jatuh lagi, which is kita tengok lah untuk investing kita very good lah. So now macam cakap, siapa yang nak beli Bitcoin sekarang ni anda kena kuatkan psikologi ni lah. Beli sekarang ni bukan untuk profit, beli sekarang ni hanya untuk kumpul aset saja, which is untuk dalam satu tempoh tahun ni, habis tahun ni hingga tahun 12 ni, sekiranya price masih lagi belum recovery, kita akan buat accumulate lah. Setiap minggu kita akan cari position buy. So minggu ni sudah pun buy di kawasan ni. So apa yang Zul nak buat sekarang ialah untuk Zul, apa yang Zul buat, Zul nak tengok dulu weekly sekarang ni, harga Zul akan layan je. Sebab apa, momentum sangat kuat, which is kita dah pun buy di sini, which is kalau ikutkan price sekarang the lowest kita dah buy, which is sekiranya jatuh lagi kat mana kita punya kawasan buy, Zul akan tunggu position untuk buy almost di kawasan, Zul akan beritahu dulu di kawasan 24 ataupun 26, which is later maybe 26 dulu baru buy. Sebab apa, kita pergi ke monthly tu ini monthly, dan kat monthly kita ada 20 MA. 20 MA ni betul-betul berada di kawasan antara 25-26. So this another Zul punya opportunity buy lah, which is sekiranya buy price hit kawasan ni, Zul akan masuk another buy. And then kalau kita tengok weekly, and then untuk weekly another Zul punya position buy probably akan berada di kawasan 24k. Yang tadi cakap 26 dan 24. 26 ni di weekly kita ada 100 MA. Macam cakap, sekiranya candle weekly ni close untuk hari Isnin nanti, Isnin minggu depan pagi, kita tengok candle ni close masih lagi keadaan ni di bawah garisan 50 MA, kita dapat confirmation lah bahawa price itu akan menuju ke 100 MA, which is price menunjukkan dalam 24k. So which is sekarang ni kita ada dua position buy. Yang pertama selepas hit 26, dan sekiranya ada lagi momentum bawah, kita akan buy di 24. Dan sekiranya break lagi bawah ni, apa yang kita tunggu next position buy adalah di kawasan 20k, which is apa yang garisan merah ni ialah garisan merah harga tertinggi semasa 2017 sebelum kita buat correction yang besar, which is hampir 80% daripada 20k jatuh ke 3k. So now untuk tahun ni 2021 kita tengok harga kita tertinggi di kawasan 64k dan berlaku jatuhan di sebanyak
sekarang 64K, sekarang dah 30K, so almost ke 58 ke 68%. Tu kalau 2017 kita akan lakukan sebanyak sekarang dah pun 53%. Masa 2017 kita ingat 2017 kita ada pengurangan sebanyak 86%. So which is kalau kita ikut sama 80%, mobil price tu hampir balik ke almost kawasan ni lah, which is ini 70%. 7% dan kalau 80% mungkin dalam 10K balik lah, ke 10K, which is adakah berlaku dalam 10K, tak expected akan berlaku 10K. Sebab apa? Kita akan at least kita akan ada support yang kuat lah di kawasan 20K. Sebab apa? Ini adalah all time high yang baru, all time high lama 2017 yang masih belum lagi market test. So cara untuk orang kata cara sihatnya, memang market akan retest balik sampai 20 dan baru akan melakukan buran balik. Jadi sama juga sekiranya lepas ni mungkin 2 tahun lagi kita akan tengok probably dalam 2 tahun ataupun tak pasti berapa, kemungkinan nanti kita akan tengok price tu buat all time high baru mungkin di 100K. Jadi kita akan tengok correction, price tu akan datang balik untuk test kita punya all time high sekarang di 64K, which is apa yang kita buat hanyalah ready aja. Macam ni Zul pun baru masuk, so tak ready untuk jatuhan ni. So untuk next bulan kita akan ready untuk price berlaku kejatuhan, dan kita akan jual sedikit. Kita akan jual sedikit kita jual sedikit dan sampai probation di sini kita akan buy lagi lah untuk market next bulan. So macam cakap, Zul ada target untuk capai Zul punya amount dalam crypto ni, which is mungkin Zul perlukan another 3 atau 4 cycle, which is dalam memerlukan at least dalam, kalau satu cycle 4 tahun, so kalau perlukan 3, which is 4 kali 3, which is dalam 8 to 12 tahun lah, which is very good. Dia punya plan untuk retirement duduk lah, which is apa yang buat sekarang apa yang kita perlu buat adalah accumulate je, buy saja untuk lower. Tapi jangan buy sekiranya ada 10,000 terus buy 10,000, jangan. Which is macam cakap, apa yang strategi untuk newbie sekarang ni, apa yang Zul boleh rekomenkan ialah sekiranya ada RM10,000, cakapkan ada RM10,000, anda bagi 2, so which is RM5,000 anda beli dalam BTC, and then RM5,000 lagi akan bahagilah kalau anda nak beli Ethereum ke BNB ada semua, which is cakap RM5,000 yang BTC ni jangan beli all in, anda bahagikan kepada 10. So kalau RM5,000 anda bahagikan kepada 10, anda boleh dapat dalam, aku tunjukkan sini. Sekiranya ada RM5,000, anda bahagikan kepada 10%, kepada 10 portion anda akan lipat RM500 lah. So apa yang perlu beli sekarang, harga pun dah cantik bawah, anda perlu beli RM500 dulu, dan sekiranya ada berlaku ke depan anda beli lagi RM500, sekiranya ada lagi ke depan anda beli RM500. So sekiranya lah price, kalau worst case pun kalau jatuh lagi anda tak masalah, anda accumulate saja, beli 500, anda beli 500 sampailah habis yang RM5,000 tadi, and then pasti tak akan habis anda punya RM5,000 tu. Sebab apa? Kita hanya target, expected price tu hanya sampai bottom paling lower pun hanyalah 20K lah, tak sampailah 10K, which is sebab apa, di kawasan 20K very support lah, very healthy market untuk sampai ke 20K. Sebab apa? Macam cakap, all time high di 2017 ni kita belum test lagi, so expected price masih lagi boleh melakukan kejatuhan. Tapi sekiranya berlaku tak masalah, kita kemudian buy saja, which is kita akan tunjuklah di mana position yang menarik untuk buy, dan sekiranya anda rasa anda yakin untuk position okey, anda boleh ikut lah. Dan untuk hari ni apa yang expected kan, macam cakap, betul tak nak berharap sangat di market, tapi kita dapatlah momentum pengurangan lagi. So untuk dollar cost average ni dia tak nampak position apa nak buy, sebab dia nak buat dollar cost average kira price ini hit ke atas pun tak boleh. Sebab apa? Sekarang ni kita tengok di laman web, di media sosial apa semua, bearish sentiment terlampau kuat, terlampau banyak fear di dalam kawasan market, which is kita nak dapat buyer baru susah, and then buyer yang lama, orang kata yang buyer lama semua hanya tunggu dan lihat dia, which is macam Zul pun hanya tunggu lihat, sekiranya price jatuh bawah Zul buy, dan sekiranya price jatuh lagi di kawasan RM26 baru Zul buy. So whatever dalam price nak laku ni Zul tak peduli, which is nantak dia nak buat apa pun, apa yang tahu hit Zul punya kawasan target buy, Zul buy. And then macam cakap, Zul dah hit kawasan ni 31.5, and then Zul tak tunggu di kawasan 30. Sebab apa? Ini mostly good position untuk buy. And then sekiranya berlaku lagi jatuhan ke 26K, kan 24K, Zul akan melakukan net buy. So itu je yang Zul boleh buat sekarang, dan itulah Zul expected kan untuk anda lakukan. Jangan takut, jangan jual. Which untuk Zul pun, untuk hari ni Zul punya
loss profit pun dah kembali ke 25%. Tu tengok tadi 25% daripada 5 angka. Anda bayangkanlah banyak mana tu, which is still macam cakap, selagi kita tak jual kripto kita, selagi kita tak loss, and then kita hanya hilang value, kita ada asset. So macamlah kita beli emas juga, kiranya emas satu murah kita beli, dan esok jatuh lagi kita tak jual lah emas tu, which is kita simpan aja, which is sebab apa, give a time, price tu akan datang balik. Which is kiranya anda jual sekali ni, jual anda punya asset, anda probably akan hilang je punya asset, dah hilang value, dan sekiranya price tu datang balik, anda akan value tu anda tak dapat dah. So which is itu dah yang kita boleh buat sekarang ni untuk apa dalam market sekarang ni, which is dengan momentum, dengan selling lah, which is tu pasti maknanya kita masih lagi belum ke 20k pun. Macam cakap, kita ada lagi kuasa ini antara 42 dan 30, masih lagi kita punya strong resistance dan strong support. Macam minggu lepas kita berada di kuasa ni, banyak sentimen buy tapi harga jatuh juga. Now minggu ni kita berada di kawasan support, banyak banyak news tentang untuk kejatuhan, tapi mana tahu pembeli price ni akan naik balik ke atas. Which is macam cakap, selagi price tu tak melakukan confirmation untuk break ini atau break ini, kita tak pasti price tu mana. Price masih lagi boleh bermain di dalam kawasan ini, bermain pingpong lah, which is belum lagi kepastian. Which is yes, banyak indicator menunjukkan kejatuhan, which is cakap itu tak ada masalah. Which is apa yang datang itu kita ambil sebagai peluang je untuk tengok manakah next buy. So macam cakap, whatever price berlaku untuk malam ni, jatuh lagi ke esok tak masalah, kita akan tunggu aja untuk buy position, kita accumulate lebih banyak lah. So which is jangan takut, relax saja. Which is macam cakap, kalau anda masuk dalam investment, anda perlu tahu investment adalah satu yang risky. Investment macam tu, kalau anda tak boleh tahan untuk negative profit, so mungkin susah lah anda untuk buat profit. Sebab apa, anda jatuh je anda nak jual, which is standard. Untuk investment, ada bulan, ada hari kita akan negative profit, tapi selagi kita tak jual aset, selagi lah kita boleh dapat balik profit tu sekiranya price tu rebound balik. Which is crypto masih lagi baru, sekarang hanyalah melakukan correction. Macam cakap, inilah tahun keempat dia punya cycle 4 years, which is tak ada masalah, kita akan tunggu saja. Mungkin dalam hujung tahun ni kita akan nampak balik lah, at least kita akan masuk dapat balik ke 64k, which is target ada 80k dan 120k. So now untuk line chart, Zul akan pergi secara random. Okay, kita Ethereum. Right, Ethereum macam cakap, kita ada last support di kawasan ini. Right, kawasan support itu di antara 1000 ke 1007, tu price masih lagi boleh jatuh ke bawah ni sekiranya BTC melakukan dropping ke bawah 30 dan breakout ke 30 menuju ke 26k, 24k. Kita tengoklah Ethereum pun akan menuju almost ke kawasan ni. Which is cakap, very good position untuk buy ni, which is kita beli sikit by sikit, jatuh 1.6 kita beli, 1.5 kita beli, 1.2 kita beli, almost sampai 1000 kita beli. Sebab apa, anda akan tengok untuk ROI, return on investment untuk long term akan berbalik lah. Anda beli, bayangkan anda beli ada harga $1, dia punya price akan boleh sampai 4.3, which is give a time akan sampai lah. Which is pasti dalam hujung tahun ni kita akan nampak lah, kira-kiranya lambat hujung tahun ni kita akan nampak lah price tu kan recovery balik. So now kita akan belilah lebih banyak untuk mengumpul aset. Dan kita pergi BNB juga. BNB dah pun masuk di kawasan box main resistance antara 190 ke 100, 200, 170 ke 270. Which position ni adalah position untuk kita buy. So which is siapa yang belum ada lagi, masih baru, macam cakap, anda boleh beli sikit tapi jangan beli banyak dulu, beli sikit sekiranya ada 500 ke, maybe anda boleh bahagikan dah lah. Macam cakap tadi, anda bahagikan anda tu 50%, kemudian 50% tu tumpukan tu dana untuk beli BTC, dan anda ada 50% ni anda bahagikan juga daripada 10, dan yang 10 tu anda bagi lagi ke 10, dan 10 tu anda pilihlah untuk BTC. So bagi contoh, mungkin nak terangkan lebih jelas, contoh tadi ada anda 5,000, okay, 5,000 untuk BTC, dan anda bagi pun untuk 10, 500. Tu now ada anda 5,000 ringgit untuk altcoin. Tu sekiranya anda nak pilih 5 jenis altcoin, sekiranya Ethereum. So untuk Ethereum anda pilih altcoin 5, so anda bagi kepada 5. So setiap 5,000 bagi kepada 5 untuk 5 jenis coin. So untuk setiap coin anda boleh beli ada 1,000 modal lah. So katakan anda nak beli Ethereum sebanyak RM1,000, so 1,000 ini bahagi kepada 10, bagi 10. So setiap pembelian anda beli 100. So macam cakap, anda ada modal untuk beli BNB banyak RM1,000. So apa yang anda boleh buat ialah, sekarang ni anda buat pembelian dulu kat sini. Sekiranya anda masih belum ada, anda buat pembelian ni sebanyak RM100, dan tunggu untuk next week macam mana. Ketika ada lagi jatuhan masih dalam kotak ni, anda beli lagi 100, ada 100, which is akhirnya ada 10 portion untuk beli lagi. So tak pastilah anda, anda tak hilang lah.
anda tak habis anda punya 1000 tu, which is bila ada price melakukan kenaikan balik, kita boleh beli lagi dan beli lagi, which is yang apa yang dah masuk ni kan profit lah, which is very good strategi. Itulah kita panggil dollar cost average, beli bila murah. So untuk investing, anda ingat untuk jadi seorang investor anda perlu beli harga masa murah, dan anda tunggulah at least anda perlu ingat untuk investing minimum untuk mendapat profit ialah 1 tahun. So which is tak masalah kalau melakukan penurunan lagi, kita hanya accumulate lebih banyak coin, which is ataupun collect lebih banyak coin. And then cakap ada pun dah berada di hampir di kawasan good position not buy di antara $1 ke 60 sen, which is sekiranya price masuk di kawasan ini, anda boleh start belilah. Macam cakap ni, kita beli 100 dulu, 100, which is untuk long term kita akan dapat harga lebih murah tu very good lah. Dan untuk Polkadot pun siapa nak beli, Polkadot dah betul-betul berada di kawasan last support dia antara $11 ke $20, $11 $10 ke $20, which very good position nak buy sikit-sikit. Mungkin minggu ni buy sikit, and then minggu depan tengok sekiranya berlaku lagi dropping, kita buy sikit lagi. And then untuk Matic, ada tu punya favorite coin. So Matic baru saja sentuh kawasan kita punya good position untuk buy, last support di antara $1.1 ke 60 sen dolar, which is dekat whatever price dalam kawasan very good. So macam dekat newbie, kalau siapa yang masih baru boleh beli tu sikit, and then pastikan anda bahagikan modal anda tu, setiap coin anda bahagikan, dah tentukan berapa nak beli. Sekiranya ada RM1,000 untuk beli Matic, jangan beli 1,000 all in, bahagikan pada 10. So beli 100 dulu tu, mungkin minggu depan ada lagi jatuhan, anda beli lagi 100. So which is itulah strategi yang perlu kita buat sekarang untuk buy deep. So jangan buy all in. Sekiranya anda buy all in, ada lagi jatuhan, anda tak dapat beli deep lah. Itu apa yang Zul yang buat lah untuk tempoh sekarang ni. Apa itu yang Zul buat, Zul keluarkan dia punya modal, Zul bahagikan. Ini banyak BC untuk altcoin. So tiap altcoin tu sudah bisnis. Untuk altcoin maknanya Zul dah habis gunakan. Lepas tu Zul tak beli altcoin. Sebab apa sekarang Zul dana Zul hanya tinggal tertumpuk untuk BTC, which is untuk altcoin maknanya bisnis. Zul pun tengok agak gairah nak beli harga murah-murah ni, which is dengarlah hujung bulan ni Zul akan mungkin kalau bulan ni berlaku lagi drastik ke bawah, Zul akan pump lagi lah. Zul akan masuk dana baru untuk di dalam Binance untuk dana altcoin, which is untuk dana BTC pun Zul akan tambah lah, which is mana Zul excited tengok pergerakan price yang jatuh merah ni, which is banyak jatuh harga murah. So very lah, orang kata very excited tu nak beli, which is so sekiranya anda takut untuk investment, Zul tak boleh halangkan lah. Which is untuk Zul tahu risiko apa yang Zul ambil, Zul tahu investment apa yang Zul buat, and then Zul tahulah bukan untuk Zul untuk kecapi profit, bukanlah untuk sebulan dua, which is macam Zul get almost maybe kalau paling awal kita dapat hujung tahun ni, and then boleh lambat mungkinlah awal tahun depan, pertengahan tahun depan ataupun hujung tahun depan. Macam ni kat at least 1 tahun lah, satu tahun baru kita dapat ROI, return of investment kita. So guys, rasa itu aja untuk malam ni. Tak banyak yang nak share kan. Just enjoy the price guys, enjoy the price. Which is macam ni kat, kita dah pun beli di kawasan 30, net kawasan Zul adalah di 24, 26 dan 24k. So sekiranya lah price jatuh malam ni 26k, so tak perlu tunggu Zul, just buy saja 26k, dia 26k, 24, which is jangan all in, buy sikit, jangan all in, buy sedikit. So sekiranya ada lagi kejatuhan bawah, kita buy lagi, which is kita accumulate more asset. Sebab apa? Kita beli di harga yang murah. So guys, itu je untuk malam ni. Jumpa lagi pagi esok untuk review, kita tengok market adakah bleeding lagi tak. Tapi guys, kalau anda tak pasti anda dengan tu, adakah anda sekarang takut untuk buy atau tak, namanya excited nak buy. Kalau boleh memang nak shopping gila-gila untuk market crash ni, which is tengok semua 20% jatuh lagi, which is very good. Namanya bila excited nak beli untuk kumpul aset, which is tahu when next bulan akan dapat profit yang banyak lah. So guys, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video review pada Zul. So any question boleh tanya di komen, dan boleh tanya Zul punya di Facebook, ada link di bawah. Dan anything urgent Zul akan update di Facebook Zul. So please follow Zul punya Facebook juga. So guys, jumpa lagi untuk pagi esok. Assalamualaikum guys. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.